Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aziz Jamali bin Araman Jamali, bernama metrik 2019239294. Saya hari ini bersama dua orang sahabat saya daripada Kesihatan Kembara PHBU 125A UiTM Jambangan Pulau Pinang. Pada hari ini kami bertiga ingin berkongsi serba sedikit mengenai masakan survival dan cara-cara untuk menentukan makanan yang kita kutip di dalam hutan itu selamat untuk dimakan ataupun tidak. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Azri Ismail bin Syamsuddin. Saya dari unit uniform HBU 125 atau Kembara. Okey. Hai. Definisi makanan survival adalah makanan yang dapat dimasak dan dimakan ketika berlakunya keadaan yang tidak diduga bagi meneruskan kehidupan. Jadi, ciri-ciri makanan survival yang baik terdiri daripada makanan jenis ringan. Yang kedua, mudah dimasak. Yang ketiga, nilai kalori yang rendah. Dan yang terakhir, makanan yang mempunyai protein dan glukosa yang tinggi bagi memperolehi tenaga bagi membuat aktiviti di dalam hutan. Seterusnya, ciri-ciri umum makanan survival di dalam hutan. Yang pertama, tumbuhan yang dimakan oleh haiwan. Yang kedua, batang-batang tumbuhan yang boleh dimakan seperti tebu, rebung dan batang pisang. Ketiga, tumbuhan yang tidak berbulu dan tidak mempunyai banyak getah. Contohnya ubi. Ubi tu kita boleh makan. Yang keempat, hindari makanan yang berbau seperti bau busuk atau bau-bau yang anda rasa pelik. Yang terakhir, dilarang makan buah-buahan yang berwarna ungu kerana risau mengandungi racun alkaloid. Jadi, terdapat contoh-contoh makanan survival yang boleh dimasak. Yang pertama, beras. Beras, okay? Kita akan sentiasa kena bawa beras. Yang kedua, kacang. Yang ketiga, coklat. Yang keempat, daging kering. Yang kelima, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sayur-sayuran tu senang dapat kat hutan lah. Okay? Elakkan yang beracun. Yang keenam, gula, garam dan 800. Tu kita kena bawa sendiri. Sama macam beras. Yang ketujuh, cendawan. Kita tak galak kan sebab kebanyakannya beracun. Tapi kalau boleh ada cendawan tu dalam contoh lah. Dan yang terakhir, binatang dan serangga seperti anak hutan, ayam hutan, belalang, ulat sagu dan ulat yati. Seterusnya, terdapat contoh-contoh sumber air di dalam hutan. Yang pertama, air sungai. Especially air sungai kalau kita berada kat sungai, hutan, misalkan ada sungai, insyaAllah. Yang kedua, air hujan. Yang ketiga, air embun pagi. Yang keempat, titisan air di hujung daun tumbuhan. Yang kelima, buah-buahan atau tumbuhan yang mempunyai banyak kandungan air. Baiklah, saya akan berkongsikan serba sedikit mengenai cara untuk memastikan makanan yang kita kutip di dalam hutan tersebut selamat untuk dimakan ataupun tidak. Okey, pertama sekali kita perlulah ambil tumbuhan tersebut dan gosokkan di bahagian-bahagian seperti di telapak tangan ataupun di pipi, di bibir ataupun di lidah untuk kita melihat sama ada tindak balas ataupun reaksi berlaku tak di bahagian-bahagian tersebut. Jika ada tindak balas seperti kegatalan, kepanasan, pening, loya ataupun berbintik, maka makanan tersebut tidak boleh dimakan dan kita perlulah hindari daripada makan tumbuhan tersebut. Jika tidak ada tindak balas ataupun reaksi yang ada di bahagian-bahagian tersebut, maka makanan tersebut adalah selamat untuk kita makan. Tapi ingat, sebelum kita ingin memakan tumbuhan tersebut, kita perlulah masak tumbuhan tersebut dengan air garam supaya untuk membunuh bakteria-bakteria yang ada pada tumbuhan tersebut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit mengenai bahan survival untuk memasak. Seperti contoh yang kita boleh lihat di bawah, di gambar-gambar di bawah, kita boleh menggunakan cooking pot sebagai bahan basuh, isian bahan makanan, sebagai pot memasak, papan memotong, menggoreng dan mengumis, selain menjadikan pot berkenaan dan daun-daun sebagai pinggan dan cawan untuk keperluan hidangan dan sajian. Selain itu, buluh juga digunakan sebagai bekas menanak nasi dan simpanan stok bekalan air. Survival cooking adalah transformasi bahan kepada sesuatu
yang kreatif dan berguna untuk perkhemahan di hutan. Seterusnya, alatan survival memasak. Kita menggunakan ranting-ranting dan dahan-dahan kayu kering untuk kita menghidupkan api untuk kita memasak. Kayu yang baru dipotong atau terbenam di dalam tanah tidak sesuai sebagai bahan api sebab kayu ini biasanya tak cukup kering dan pembakarannya akan menghasilkan asap yang sangat banyak. Seterusnya, kita perlu letakkan umpan untuk memulakan api. Umpan ini biasanya terdiri daripada ranting-ranting kayu yang cukup kering, kulit kayu ataupun daun-daun kering. Tindihkan kayu yang bersaiz besar apabila api mula menyala. Dan kayu-kayu ini baiknya ditindihkan bersilangan supaya membolehkan peredaran udara berlaku dan api boleh hidup dengan jayanya. Assalamualaikum, nama saya Wan Alia Natasha binti Mazlan dengan nombor matrik 2019-88 dan 788. Saya akan menerangkan tentang cara panggang dan bakar makanan di dalam hutan. Resepi kita yang pertama ialah resepi nasi kelapa. Bahan-bahannya kelapa tua secukupnya, beras secukupnya dan beberapa daun kelapa atau daun pandan. Cara penyediaannya, kupas sabut kelapa tua. Seterusnya, buat lubang kecil pada kelapa supaya beras boleh diisi melaluinya. Beras yang bersih tadi dimasukkan perlahan-lahan ke dalam kelapa dan biarkan ia bercampur dengan air kelapa. Seterusnya, tutup lubang tadi menggunakan daun kelapa atau daun pandan supaya beras tidak keluar. Seterusnya, masukkan kelapa ke dalam bara api dan cara untuk kita tahu sama ada kelapa kita atau nasi tersebut masak atau tidak, kira-kira tempurung tadi hangus menandakan bahawa nasi kelapa kita sudah masak. Kemudian boleh belah kelapa dan sedia untuk dinikmati. Resepi kita yang kedua ialah resepi roti lilit. Bahan-bahannya tepung gandum, garam, air, ranting kayu atau buluh yang telah dibelah. Cara penyediaannya, nyalakan api di dalam lubang yang berukuran 2 kali 1 kaki dengan kedalaman yang sesuai. Kemudian, campurkan semua bahan-bahan yang saya sebutkan tadi dan uli sehingga menjadi dough. Seterusnya, uli menjadi keropok lekor untuk dililit di atas ranting kayu. Kemudian, panggang di tepi api sederhana sambil pusing-pusingkan ranting kayu tersebut sehingga masak. Kemudian, cuba cucuk dough tadi dengan ranting kayu yang halus untuk mengetahui sama ada dough tersebut melekit ataupun tidak. Jika tidak melekit, boleh diangkat dan hidangkan atas daun atau bekas yang ada. Resepi kita yang ketiga ialah resepi nasi buluh. Antara bahan-bahannya, buluh lemang secukupnya, beras secukupnya, air dan daun pisang. Cara penyediaannya, potong 2 bahagian buluh ikut panjang yang sesuai, kemudian cuci dalam buluh tadi sehingga bersih dan lapik bahagian dalam buluh menggunakan daun pisang. Sediakan beras separuh dari ketinggian buluh tadi, kemudian tuang air sehingga 3/4 penuh. Seterusnya, tutup hujung dengan cara buat simpulan dengan menggunakan daun pisang supaya ianya tidak bercampur dengan habuk bara. Kemudian, sendingkan buluh tersebut di tepi bara api dan tunggu sehingga buluh kering. Dan akhir sekali, sedia untuk dimakan. Baik, itu sahaja daripada kami bertiga untuk video kali ini. Harap-harap anda semua dapat mengambil iktibar dan ilmu baru daripada kami, walaupun sedikit, supaya anda lebih tahu untuk survive apabila anda berada dalam hutan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.